Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Shadaqallahul aliyyul azim. Petikan daripada surah Az-Zukhruf yang bermaksud teman-teman akrab pada hari itu sebahagiannya menjadi musuh bagi sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maha benar firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dirahmati Allah, lagi kita kasihi, lagi kita kenali Al-Fadil, Ashabul Fadilah, tuan pengurusi majlis ceramah perdana pada malam ini. Yang dirahmati Allah, lagi kita kasihi, lagi kita kenali Al-Fadil Tuan Pesuruhjaya Parti Al-Islam Malaysia PAS Negeri Sembilan. Tidak lain tidak bukan mentor kita, ikon kita, Al-Fadil Ustaz Tuan Guru Dr. Haji Rosli Yaakob. Bersama-sama kita tidak lain tidak bukan Al-Fadil Timbalan Pesuruhjaya Parti Al-Islam Malaysia PAS Negeri Sembilan, Al-Fadil Kanda Ustaz Zulkifli Tuan Haji Zulkifli Muhammad Omar. Bersama-sama kita tidak lain tidak bukan juga mentor dan ikon di dalam perjuangan membangun bersama Islam, merangkap Ahli Jawatan Kuasa Kerja Parti Al-Islam Malaysia PAS Pusat, yang juga merupakan sepusat-sepusing dengan saya, dua pupu aku, Al-Fadil Kekanda Ustaz Mujahid Yusuf Ar-Rawi ataupun Yusuf Rawa. Yang dirahmati Allah, lagi kita kasihi, lagi kita kenali Al-Fadil Ustaz Cikgu Hassan, yang juga merupakan Ketua Penerangan Parti Al-Islam Malaysia PAS Negeri Sembilan. Bersama-sama kita Al-Fadil Ustaz Samsul, merangkap Setiausaha Perhubungan Parti Al-Islam Malaysia PAS Negeri Sembilan. Sekaligus kepada seluruh warga yang bertungkus lumus mengandung program yang begitu ceria pada malam ini, khususnya kepada pesuruh Parti Perhubungan Parti Al-Islam Malaysia PAS Negeri Sembilan. Anak kecil belajar menulis, belajar pula di dalam rumah. Terima kasih pengurusi majlis menjemput Ana memberi ceramah. Musim tengkujuh, cuacanya sejuk, hujan turun tanpa berhenti. Yang hadir dapat petunjuk dengan syarat bersih hati. Pergi ke surau bersama ayah, ibu datang bersama jiran. Di samping taufik perlu hidayah. Mudah-mudahan mudah menerima ajaran Quran. Hari hujan, sungai melimpah. Melimpahnya sampai atas jalan raya. Tahniah kepada yang sudi mendengar ceramah. Mudah-mudahan semuanya pas di pilihan raya. Takbir sikit. Slow. Takbir. Hidup ini kena berpesan-pesan, kerana kematian tidak terduga. Berkumpul kita di rumah Cikgu Hassan, erat ukhuwah jalan ke syurga, insya-Allah tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimakumullah, sememangnya
apabila diberitahu oleh pihak panitia program Al-Fadhil Ustaz Mazlan Aliman yang sepatutnya bersama dengan kita pada malam ini lagi memeriahkan majlis penerangan ini, tidak dapat hadir, kemungkinan besar juga di atas asbab musabab musibatut tarbiyah yang berlaku di selatan tanah air kita, yang mana kebetulan Nana juga baru balik daripada Kuala Lumpur 2 hari lepas, dan sememangnya on the way back, nak balik daripada Kuala Lumpur menuju ke Muazzam, dari Muazzam pergi ke highway di Kuantan, di Gambang. Di pertengahan jalan antara Kuala Lumpur ke Muazzam Shah itu, beberapa kawasan ditenggelami air menyebabkan kereta jam gila cakap kau. Jadi terpaksalah berbaris kami. Dan bila berbaris tu, maklum sajalah, bila duduk dalam barisan ni dia ada dua, ada barisan alternatif, ada barisan nasional. Tapi alhamdulillah, hikmah banjir ni tuan-tuan perempuan, kita sama bersatu untuk membantu sama lain, satu sama lain. Cuma malangnya apa yang diberitahu lah tuan-tuan, hikmahnya anak berada di bumi musibatut tarbiyah baru-baru ini. Mengapa perlu kita bersama dengan barisan alternatif? Adalah kerana peristiwa itu menunjukkan masih ada rupanya bagi pimpinan-pimpinan UMNO ini yang sering memilih kasih untuk memberi bantuan kepada mangsa banjir. Hatta pihak media seolah-olah dinafikan untuk mengambil gambar ataupun liputan kepada jurutugas ataupun petugas-petugas ikhlas daripada barisan alternatif PAS Keadilan yang pergi membantu suri rumah, tuan rumah, sanak sekeluarga yang dilanda oleh musibah banjir ini. Jadi di manakah demokrasinya tuan-tuan perempuan? Sebab itu nak memulihkan keadaan ini supaya semua ini berhak mendapat hak masing-masing. Saya fikir dalam keadaan yang begitu tenat sekali, dalam keadaan yang PAS dan keadilan tak memikirkan soal sosial politik, kita hanya memikirkan soal untuk konsep wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolongan dalam bab takwa. Tapi pimpinan UMNO masih lagi jumud, masih lagi dalam keadaan shadowing, takut kepada bayang-bayang parti mereka apabila melihat parti lain membantu mangsa-mangsa banjir. Sebab itu saya menyeru dalam mukadimah majlis pada malam ini, kita kena ingat surah yang ana baca tadi pada awal surah Az-Zukhruf. Allah Ta'ala royak beri pada kita adik kakak, teman-teman akrab pada hari itu sebahagiannya jadi musuh bagi sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Sebab itu saya nak ajak tuan-tuan perempuan, biarlah kita berkawan kerana Allah, dan biarlah kita berparti ini kerana Allah. Sudah tentu para hadirin, kata sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang bermaksud, seseorang itu dinilai dengan siapa yang duduk bersama, dan seseorang itu diukur dengan siapa ia berjalan. Kerana itu hendaklah engkau memperhatikan siapa yang hendak dijadikan kawan. Alhamdulillah, 16 tahun ana bersama Parti Al-Islam Malaysia PAS. Itulah teman, itulah kawan, itulah rakan jatuh dan bangun kita di dalam perjuangan bersama keluarga kita untuk meneruskan kehidupan. Walhasil, dengan tekanan daripada UMNO dan Barisan Nasional, alhamdulillah, mereka-mereka yang terus bersama dengan konsep watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, berpesan dalam kebenaran dan bersabar ini, alhamdulillah, walhasilnya PAS terus gah di persada politik tanah air kita, insya-Allah. Takbir. Allah. Alhamdulillah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Begitu sekali kita melihat juga sekarang ini dalam keadaan masing-masing nak balik bercuti. Ana pun mungkin besok baliklah kita ke Copenhagen, tak jauh, di Denmark mana aja, di Perak. Dan sememangnya para hadirin ma'asyarul muslimin muslimat rahimakumullah, ibadah haji atau ibadah korban yang disandarkan daripada sepotong hadis riwayat Imam An-Nasa'i di dalam Sunan An-Nasa'i, Rasulullah bersabda, aku datang kepada kalian sedangkan kalian memiliki 2 hari raya yang menjadi medan permainan kalian pada masa jahiliyah.
dan sesungguhnya Allah telah menggantikan keduanya itu dengan yang lebih baik, iaitu hari raya Aidil Adha dan Aidil Fitri. Jadi marilah sama-sama muslimin muslimat rahimakumullah, kita sama-sama menginsafi ibadah korban yang diperlangsungkan oleh baginda Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana spirit of korban yang kita nak tengok tidak lain tidak bukan ialah antaranya keyakinan yang ada kepada pejuang-pejuang ini, kepada pesuruh Allah ini, yang sepatutnya kita relatekan kepada dunia zaman sekarang, yang kita melihat sehingga bapa dan anak. Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam bila mendapat signal daripada Allah supaya menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail, apa yang berlaku dialog di dalam Al-Quran? Antaranya kata Nabi Allah Ibrahim, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Maka jawab oleh Nabi Allah Ismail, anak kepada Nabi Allah Ibrahim, "Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya-Allah ayah akan menepati aku adalah orang-orang yang sabar." Tengok tuan-tuan perempuan ya, mentaliti orang dulu-dulu ni, sikap toleransi antara keluarga ahli baiti jannati. Bapa dapat signal, dia bagi tahu pada anak dulu, dia kompromi dengan anak dia dulu, dia bagi tahu, fikirkan apa pendapat kau wahai anakku. Bagaimana kita bapa sekarang menilai anak kita, kan? Sebab itu anak pula bila perintah itu datang daripada Allah, Nabi Allah Ismail kata, "Ya Allah, jalan aja. Bapa akan dapati aku ni adalah orang-orang yang daripada golongan yang sabar." Tapi kalau kita agak-agak tuan-tuan perempuan ya, pokoklah mimpi lah malam sekarang. Ajang aku mimpi malam tadi, macam ada signal nyuruh sembelih kepala kau. Apa pendapat kau Jang? Apa kata Jang pada ayah? Ayah ke dah gila lah. Jadi maknanya keyakinan tu tak ada. Sebab itu saya nak relatekan peristiwa ini dengan perjuangan Parti Al-Islam Malaysia PAS. Mengapa di sana masih ada orang tidak yakin? Saya muslimin muslimat rahimahullah, saya tengok begini ya. Baru-baru ini gerakan Belia 4B, gerakan Belia 4B tuan-tuan tahu, kebanyakan je daripada ahli UMNO. Tapi mereka ni golongan teenagers, remaja, para hadirin sekalian. Baru-baru ini mereka nak mengadakan suatu majlis ilmu di surau, salah satu surau di Taman Ehsan Kepung. Tapi apa yang membingungkan kepala otak mereka, apabila mereka nak membawa perkara ini berbincang dengan orang lebih atasan, iaitulah pihak adun ataupun yang berhormat di kawasan tersebut. Wah, yang berhormat ni tuan-tuan perempuan, bila dia nampak ada nama Akil Hai ni tuan-tuan, naik bulu hidung dia. Dia pun kata, orang tak ada orang lain nak panggil, mengapa panggil Ustaz PAS, dia kata. Sehingga menyebabkan apa yang berlaku ialah mereka bergaduh sama sendiri. Generasi kedua, Gen 2 bergaduh dengan Gen 1. Jadi puncanya apa? Sekali lagi saya sebut, UMNO duduk dalam shadowing, takut pada bayang-bayang sendiri, sedangkan program itu adalah program untuk membasmi remaja yang suka merempit. Rempit, lentik, lentok, kantoi. Tapi mereka nampak, bila nampak Ustaz PAS, politik. So di sini kita nampak siapa yang menggunakan masjid, siapa yang menggunakan surau untuk berpolitik. Sebaliknya, mereka yang menyatakan mereka tidak berpolitik di masjid, itulah mereka yang menahan kononnya ustaz-ustaz daripada pembangkang. Inilah mereka yang giat berpolitik di dalam rumah Allah. Ini yang perlu kita sedari. Yang kata merdeka, demokrasi, baru-baru ini anak berceramah, tapi jangan mencerita orang lain, kita aja malam ni. Baru-baru ni anak ceramah di Kuala Kangsar. Nama tempat dia Kati. Kati tahu? Kati, Sauk Kati. Aduh. Kati ni ya, timbang Kati. BN Kati. Kebetulan yang berhormat di situ ialah Datuk Seri Nazri Aziz, Menteri Jabatan Perdana Menteri. Tapi bila dapat tahu ahli masjid nak buat program juga bersama remaja, panggillah kita yang dhaif ini. Bila pergi, gantunglah dekat tepi jalan.
Bila dah digantung tepi jalan tuan-tuan perempuan, elok 2-3 hari lagi pimpinan UMNO JKK kampung dia risau, khawatir, takut-takut ini program politik. Depa naik pula kain rentang pula bersama Datuk Seri Nazri Aziz di masjid yang sama. Tuan-tuan, siapa yang berpolitik ni? Tapi alhamdulillah pada malam itu jangkanya Al-Falih Datuk berucap sekali. Tapi kebetulan ana datang awal, start pukul 9, aku hayun sampai pukul 12, langsung dia tak ceramah. Jadi pimpinan UMNO mengangah, bila ni Datuk ceramah? Datuk pun kata, jalan je Ustaz. Lain clear. Ana pun turun-turun boleh minum kopi sekali dengan Datuk, sembang okey. Pasal kita profesional. Kita yakin apa barisan kepimpinan kita profesional semua. Dalam masjid adalah bukan tempat kita untuk berpencak silat, tetapi kita membawa umat bangun bersama Islam. Saya sebut pada malam itu depan Datuk. Datuk sendiri kena gantung politiknya di tepi masjid tu. Saya sendiri gantung fahaman politik saya. Mai kita sama-sama duduk bincang masalah remaja. Dan alhamdulillah. Tapi inilah saya katakan tadi, ketidakwibawaannya segelintir dari mereka yang masih jumut, takut pada bayang-bayang sendiri, mengatakan kita nak rancak berpolitik, berpencak silat dalam masjid, sedangkan sebenarnya mereka lah yang takut bukan kepada parti pemanggang. Akhirnya sekaligus mereka menolak majlis ilmu yang sememangnya untuk menjadi suatu alternatif, membawa remaja yang semakin tersasar ke arah panduan yang sebenar, supaya mereka balik ke jalan ihdinas siratal mustaqim. Muslimin muslimat rahimakumullah, saya juga nak bagi tahu tuan-tuan perempuan, kepada mangsa-mangsa banjir, sepotong hadis yang bermaksud tidak ada suatu cubaan yang menimpa orang mukmin seperti sakit berat, kesedihan dan kecemasan, melainkan Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kerana. Jadi para hadirin ma'asyarul muslimin muslimat pada masa banjir ya, memang tuan-tuan, memang aku kadang-kadang bila pergi ke Pahang baru-baru ni, Segamat, Johor, siapa pergi lagi lah, memang berasa pelik. Dan ada juga hikmahnya bagi banjir ni, kadang-kadang dia baiknya satu je. Kadang-kadang bila jiran yang tak suka bertegur siapa dan tak pernah bersuai kenal, bertaaruf, tapi sabit daripada banjir ni mungkin baru dia kenal jiran. Pasal apa? Masing-masing dah duduk atas bumbung lah, hang sebelah aku rupanya, baru dia kenal. Kalau tak, lulu gua-gua. Dan hikmah banjir ni, Masya Allah, kita sepakat. Tapi masalah banjir yang berlaku di belah selatan tanah air kali ini adalah suatu perkara yang antara di luar daripada aura pemikiran kita selama hidup di bumi Malaysia ini. Di Melaka, Wira naik helikopter, tengok sendiri bagaimana bandar Melaka tu seolah-olah jadi macam mana tuan-tuan puan-puan ya. Kita tengok macam kepulauan kecil-kecil ada yang timbul tempat bukit tinggi-tinggi. Dan kita melihat tuan-tuan puan-puan hikmah daripada banjir yang berlaku baru-baru ini. Bila saya lalu tengok tinggal bumbung je tuan-tuan, tengok orang di tepi-tepi jalan ambil angkut barang, subhanallah. Betul-betul lah boleh kita katakan cerita ini seolah-olah antara banjir, buaya dan Barisan Nasional. Dia antara banjir, buaya dan BN. Yang pelik ni, buaya ni, buaya mual lah lapeh ke berlaku. Ni apa barang je? Buaya mual lepeh ke Melaka. Sampai ada awet-awet kadang-kadang di Melaka tu bila kena seaweed, itu buaya mual lah tu dah datang ke Melaka. Itu pun buaya juga. Tapi bak kata-kata lagu lah, aku memang mencinta wanita tapi ku bukan buaya. Itu buaya ni lagu lah. Para hadirin ma'asyar muslimin muslimat rahimakumullah, saya juga nak memberi info terkini tuan-tuan ya. Saya harap orang-orang Seremban jangan terkejut beruk lah tengok aku datang sorban rambut panjang hari ni. Sebab itulah ada seadanya anak. Tapi sebenarnya anak nak royak bagi pada adik kakak, dalam sepak terajang dalam politik, dalam sepak terajang mencari kehidupan, mencari diri ni, bagi saya yang dulunya 16 tahun dulu pun menyanyi dan sekarang saya menyanyi semula, tapi dalam arena yang lain. Tiba-tiba baru-baru ini tuan-tuan, lagu-lagu anak pula dicalonkan di dalam anugerah nasyid minggu ini. Mungkin tuan-tuan tak perasan, tapi sebenarnya
apabila pihak intim rekod bagi tahu ustaz, lagu ustaz dicalonkan dan ustaz pun ada bersama, sepatutnya ada dalam program tersebut. Jadi anak pun fikir-fikir macam mana nak pi tak pi, nak pi tak pi, nak pi tak pi. Lalah nak berfikiran, tak apalah, kita pergilah. Sebab saya memikirkan saya ingin mendekati rakan-rakan kumpulan nasyid ini yang ada, yang mainstream ini. Jadi anak pun pergilah, duduklah sebaring dengan rakan-rakan intim semua, dengan hati-hati kita, hati-hati nasyid tanah air. Bila duduk tu nak bagi tahu ni bapa muslimin muslimat rahimakumullah. Okey, bila dia buat anugerah itu, dia buat sebiji macam anugerah era. Tapi peliknya, zaman hadari ini yang dikatakan bertamadun ini, kalau benar nak membawa nafas nasyid ini lebih segar, tapi saya melihat tuan-tuan indah kabar daripada rupa. Sebab pertama, program tersebut tidak dijalankan secara live telecast. Satu, mengapa program yang ha-ha-hu tu boleh dibuat secara live telecast, tapi program-program yang membawakan alunan membesarkan Allah, berselawat kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ini, kita tengok para hadirin, indah khabar ya Allah. Walaupun dalam dewan di BKL tu nampak gah pentasnya dengan atur cara yang tersusun rapi, tetapi tuan-tuan, mengapa tidak di live telecast? Satu, hanya diambil oleh RTM untuk setengah jam akan ditayangkan, itu pun tak tahu bila ditayangkan. Dan pihak yang paling utama dalam program ini ialah JAKIM. So JAKIM adalah mentor utama yang dalam menyusun program nasyid minggu ini. Jadi kebetulan tuan-tuan dan puan, rupa-rupanya lagu anda ni ada 5-6 pencalonan nak dimasukkan oleh orang-orang bawah JAKIM, sebab pencalonan ada dan orang SMS pun banyak. Alhamdulillah, terima kasih kepada rakan-rakan sekalian. Tapi yang peliknya, orang di bawah suka bagi kita masuk, sampai di atas sekali lagi nasib yang sama tuan-tuan. Kenapa? Mungkin kerana kita orang hijau aja tuan-tuan. Kerana itu je saya kata tema ni tak demokrasi. Dia orang cakap je demokrasi. Saja anda cuba ikut aluan ni, tengok rupanya sama begitu juga. Bila sampai pihak atasan, mereka kata tak boleh. Ustaz Aqil tak boleh. Sedangkan semua artis nasyid yang tercalon, mereka perform pada malam itu. Mereka disuruh untuk beraksi pada malam itu dengan lagu-lagu mereka. Sampai pada giliran anak yang dicalonkan sebagai artis nasyid baru popular, anak tidak diberi mandat untuk mempersembahkan persembahan satu. Dan tak kisahlah, saya tanya apa hujahnya, anak tanya apa hujah yang anak tak boleh masuk televisyen mempersembahkan. Dia kata pasal ustaz rambut panjang, dia kata. Dalam hati aku, kepala otak hang. Kumpulan kristal, rakan-rakan adik-adik kumpulan rock keluar RTM, rambut 360 km sejam, headbanging tuan-tuan perempuan. Saya dah duduk dalam zaman masa Jack Nada Rajah dulu tuan-tuan. Waktu tu memang, masa tu menterinya Tok Mat. Berapa ramai artis rock marah pada Tok Mat kerana suruh kerak rambut. Tak boleh keluar dalam televisyen. Pasal apa? Haram rambut panjang. Sisi RTM ketika itu. Jadi budak-budak wing pun marah, semua marah. Sampai aku pun, kami dulu rambut panjang. Jadi bila nak menyanyi kena rambut pendek. Jadi aksi tu dah jadi lain. Pasal rockers ni dia lain sikit. Tak mak, ini bukan nak mengajar budak-budak suruh simpan panjang, tidak. Tapi maknanya ini orang yang berlaku. Kau bayang rambut panjang, tiba-tiba penerbit kata, tak boleh, you kena masuk itu, you rambut you kena taruh atas. Kau bayang rambut dah rupa balung ayam, dia kata macam ni. Rock apa barang je. Dululah kan. Jadi sekarang ini saya kata, bila dasar Allah tak pernah berubah tuan-tuan, dasar kerajaan UMNO dan BN inilah yang tak habis-habis berubah. Kerana apa? Mereka tidak pernah stick kepada satu peraturan yang sebenar. Kita PAS tak pernah berubah, dasar kita tetap begitu. Lepas tu rujukan kita Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tapi mereka ini, sehingga hujah dia baru-baru ni, pasal apa ustaz tak boleh perform? Pasal ustaz rambut panjang. Sedangkan ramai artis-artis sekarang ni begitu bebas dengan rambut panjang. Ni buah kedua yang saya nampak depan mata saya. I saw with my own eyes. Sebagaimana mereka ni memang tidak merdeka. Dan buah yang ketiga, anak pun duduklah. Maka datanglah kumpulan nasyid penyanyinya menyatakan, sekarang disampaikan anugerah nasyid, artis nasyid terbaru popular. Calon-calonnya ialah, aku keluarlah skrin besar belakang, kumpulan Munsyidin. Keluar gambar, keluar lagu, orang pun tepuk.
Suhaimi ex intim kan, Suhaimi intim. Tengok Masya Allah, tepuk sekali keluar. Akil hai, gelap gulita. Kau bayang zalim tak zalim kan? Apa tak kenal tak apa, aku ada di tengah-tengah tu, hitam belakang. Betul-betul nama je keluar, Akil hai. Wahai, CD dah hantar, gambar dah hantar, VCD dah hantar, apa yang tak ada lagi bagi free. At least keluarlah gambar aku tengah macam tu pun boleh lah keluar. Tak keluar. Akhil hai aja. Gelap gulita dunia aku rasa malam tu. Inilah dia kata tuan-tuan perempuan yang dikatakan tak demokrasinya. Itu sebab tuan-tuan kena bersama dengan Barisan Alternatif. Yang saya ni bawa bukan ajaran sesat. Saya nak ajak remaja kembali pada Islam. Tapi mereka buat kita sampai lagu tu. Mereka buat kita, kenapa? Karena kita berjuang, karena kita clearkan bahawa diri kita adalah aktivis Parti Al-Islam Special Fund. Sebab itu barang siapa yang bila saya tengok saya ni dah mula berlagu buat album, yang ada yang mengatakan mula-mula chat di sana kata ustaz dah masuk UMNO, minta maaf tuan-tuan perempuan ya. Kaji balik perkataan anda, sebab anda menerima benda-benda ini sebagai satu ujian dan cabaran, bukan benda main-main. Ini cobaan, bukan betul. Ini betul-betul bukan cobaan. Tu saya kata tuan-tuan tak di tempat saya. Bila saya duduk tu tengok bila Akil hai keluar nama aku je. Orang lain tak beliau ke juga enggak. Tapi alhamdulillah tepukan gemuruh ada di dewan menunjukkan bahawasanya al-mustaqbal lil Islam, kemenangan pasti untuk Islam. Takbir. Walaupun mereka cuba dengan strategi-strategi mereka. Insya-Allah tuan-tuan, pilihan raya tak lama. Saya tahu tekanan makin dekat, tapi bila tekanan lagi dekat, saya akan cuba menembusi cabaran-cabaran ini. Kerana insya-Allah awal bulan 1 ni dekat lagi, maka album kedua kita dah siap. Kali ni saya lebih raw lagi tuan-tuan. Jadi kita tengoklah apa pula tindakan mereka kepada album kedua ni. Tapi saya pasti kalau tak di sini, Singapura, Brunei, di mana-mana pun kita akan pergi secara all out untuk bersama-sama sekurang-kurangnya sebagai wakil kepada Parti Al-Islam Malaysia PAS. Setuju? Boleh tuan-tuan? InsyaAllah tuan-tuan ya. Bagi yang sikit-sikit yang duk marah aku menyanyi ni, minta maaf lah. Nak buat macam mana, dah aku dah kaki menyanyi kan? Tapi nyanyian kita ini nyanyian yang mengajak pada arah yang sama kita berdiri, pada air yang sama kita bersuci, pada takbir yang sama jangan bertengkar, pada doa yang sama usah menyendiri, sebarkanlah, bersabarlah. Antara lagu di bawah satu cahaya menjadi tema dalam album kedua nanti. Saya ajak Saleh Brothers dan salah seorang bekas penyanyi rock, mungkin rakan-rakan ingat lagi kumpulan Pearl yang mempunyai suara mirip-mirip Amy Search. Beliau juga yang dah nak kembali kepada arah Islam. Kita tarik bersama untuk memberi beberapa baris lagu untuk dinyanyikan oleh beliau. Jadi insya-Allah ta'ala ini antara cabang-cabang yang ada dalam perjuangan tuan-tuan ya. Tolong jangan disalah tafsirkan. Jadi sebab itu saya katakan Bapak rahimakumullah, ternyata JAKIM sekali lagi mereka juga sebenarnya telah berjaya dipolitikkan oleh UMNO dan kroni-kroni. Mengapa begitu tuan-tuan Bapak rahimakumullah? Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu saya nak katakan pada baru-baru ini juga Mufti Perak sekali lagi gempar apabila kita nak buat satu perhimpunan besar-besaran, Perhimpunan Agung Islam, nak dibuat di Perak tuan-tuan, salah sebuah tempat di Ipoh. Tapi inilah ada sahaja tuan-tuan, bila kita nak bincang soal akidah, nak bincang soal syariat, nak bincang soal tasawuf, macam-macam bunyi-bunyi yang kita dengar kurang enak, sehingga akhirnya projek yang begitu baik untuk pembinaan sasiah pribadi muslim yang bukan sekadar muslim tapi muslim mukmin ini, akhirnya yang sepatutnya program dihadiri oleh ribuan orang hanya akhirnya because permit tak luluh lah, lalah mufti pun kena pergi keluar negara, tak tahu apa tekanan wallahu alam, dan akhirnya berlaku beliau hanya beberapa 300 orang ke tak silap anak yang hanya hadir dalam program kecil tersebut. Sepatutnya program besar. Adakah ini yang dikatakan tamadun? Sebab itu sepatutnya kalau Pak bercakap soal Islam, sepatutnya ibu bapa muslimin subhanallahi, beliau kena peka dengan masalah perhimpunan para alim ulama. Ini bukan perhimpunan politik, tetapi membincangkan masalah akidah yang makin
parah dalam masyarakat. Bayang sajalah tuan-tuan perempuan, hari ini Kak Maryam pun dah melepaskan Maryam sesatnya. Tahu Kak Maryam, Harian Metro, saya baca Harian Metro, dia tahu isu yang berlaku sekarang ni. Dia menggunakan alamat di Perak. Saya tak tahu Kak Maryam ni orang Perak, orang mana, Allah alam. Tapi pada tahun 1993 memang sudah ada waran tangkap kepada Maryam Ahmad Syahrudin yang menggemparkan negara. Kerana ketika itu pada tahun 1993 dia mendakwa dirinya adalah Imam Mahdi perempuan. Kemudian dan paling terkini 3-4 hari lepas, Maryam melepaskan Maryam sesatnya lagi. Bagaimana dia sendiri hantar email yang diajukan sendiri kepada Harian Metro yang berbunyi, ini bukti saya sebagai Rasul perempuan dan tugas saya. Alamak. Nampak tuan-tuan? Itulah, kalau kepimpinan pun jenis lembut kan? Tak apa, tak apa, bekerjalah bersama saya kan? Kalau semua lembut tuan-tuan, Maryam pun melepaskan Maryamnya kan? Nak dakwa perempuan jadi Rasul begitu mudah, berani. Kita kalau nak buat, ialah wala'izbillah, nak buat ajaran sesat macam ni, selalunya pergi ke gunung-gunung, pergi kampung-kampung, ceruk-ceruk no, lama baru orang dapat detect. Yang ini dia sendiri direct hantar, berani tuan-tuan. Menunjukkan apa? Menunjukkan agama hari ini dah tak ada apa dah. Bahawa pimpinan UMNO ni orang boleh perkotak-katik soal akidah, soal syariat, soal akhlak. Hampa jangan sembang bahasa aku ni Rasul perempuan. Perempuan mengaku Rasul. Jadi imam pun tak boleh tuan-tuan. Bukan saya nak merendahkan makcik, Allah marah makcik ke aku, Allah ni marah makcik ya. Bukan saya nak merendahkan martabat wanita. Kaum wanita boleh pilih pintu syurga mana dia nak masuk. Syaratnya mudah saja. Beriman dengan Allah, solat tak tinggal, puasa bulan Ramadan, jaga kehormatan bila suami tak ada. Sila masuk pintu mana kata Nabi. Suami tak dapat. Hikmah wanita bersalin itu jihad. Kalau mereka meninggal, dia orang dalam iman, itu jihad. Mereka mati, kira mati syahid. Tapi syarat bukanlah minum arak waktu melahirkan anak. Mana kata dia beriman lah. Orang lelaki tak dapat. Orang perempuan ada cuti. Bila semayang, puasa ada cuti. Tak tahulah kalau lelaki pun datang bulan juga, Allahu alam lah. Setahu aku datang bulan tak ada. Tapi sekarang ni filem yang tengah top tentang bulan ada. Tapi jaga-jaga, tentang bulan kena tengok juga. Keliling bulan kadang-kadang banyak cicak men. Dia kira nyambur je kata orang Perak. Ada. Jadi para hadirin, begitu sekali orang perempuan boleh dakwah diri dia sebagai Rasul. Dulu kita tengok Aminah Wadud mengaku boleh jadi imam. Sekarang setakat imam pun dah gempar. Ini dia mengaku jadi Rasul. Jadi menunjukkan apa-apa yang berlaku itu tidak mereka jadikan pengiktibaran, dan mereka berasa boleh nak sebut apa pun sebut. Kerana apa? Pertama, waran tangkap dah dibuat tapi tidak ditangkap. Sama saya nak relatekan dengan isu murtad. Bila mufti Perak sebut tapi nak bukti, akhirnya keluarlah nama-nama bermula daripada Natrah di Singapura. Kemudian mulalah nama Aisyah Bukhari, Hartini Kamarudin yang paling baru, Nina Joy yang tidak enjoy duduk dalam Islam. Dan akhirnya siapa lagi tuan-tuan? Siapa lagi? Sebab itu mereka tidak serius dalam agama tuan-tuan. Jakim, dia keluar kenyataan 2 kali. Dia kata kami nak garis panduankan mana-mana artis nak keluar dalam televisyen sebagai umat Islam, dia kena ikut garis panduan. Tobat lahum sampai hari ni tak ada garis panduan 2 tu. Saya ikuti. Sebab itu mereka kerana apa? Sebab itu saya minta Jakim hang duduk sebagai Jakim, bukan dipolitik oleh UMNO. TV3, hampa duduk sebagai TV3, jangan dipolitik oleh UMNO. Hari ini bekas-bekas orang bekerja dengan TV3. Bila saya jumpa keliling negara, saya bermusafir, semua orang yang kerja buat TV3. Pasal apa tak kerja TV3? Pergi kerja lain. Leceh ustaz, kuat sangat berpolitik. Bebas ni hamba amat. Sebab itu mereka tak ada jati diri, mereka suruh orang jati diri. Sebab apa? Sebab politik, politikus. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ni yang kita katakan, kalau boleh bapa rahimakumullah, ya. Tak perlulah kita nak politikkan semua tempat. UMNO ni sebenarnya tuan-tuan, mereka dah ada semua saluran televisyen. Nak bawa berai, pi unsung, pi bagi barang bantuan pada mangsa banjir, 24 jam kita tengok dalam televisyen. Dan seolah-olah
barisan alternatif ni tak ada buat kerja apa langsung. Sebab apa? Kerana saluran media kita tak ada. Sebab tu saya teringat Tuan Haji Mahfuz Omar pernah sebut dulu, lama dulu. Dah lama dah, dulu dah. Dia kata masa tu arwah Datuk Badino hidup lagi. Dia kata bagi PAS tak usah lama. Kami nak sebut 5 saat, 5 minit pun jadi lah. Tak usah lama, 5 minit. Aku tutup UMNO rapat, dia kata. Isu-isu yang UMNO buat ni menyebabkan rakyat jadi bengong ni, aku nak bagi tahu, dia kata. Bagi 5 minit cukup, tak usah lama. Dan kita sudah melihat kredibiliti Al-Fadhil Abang Mujahid Yusof Rawat. Dan juga wakil-wakil PAS lain bila beraksi dalam debat perdana, menyebabkan orang yang terbungkam kaku dengan hujah-hujah bernas daripada mereka. Ini bukan saya taksub kerana saya orang PAS tak, tapi kita menilai daripada pendengar dan pemerhati yang baik. Kita boleh nilai. Tapi itulah tuan-tuan, Tok Sah kata nak nilaikan parti pembangkang. Tok Najib sendiri kata bahawasanya tak relevan kalau buat live telecast Perhimpunan Agung UMNO yang lalu. Maknanya mereka sendiri takut dengan, tak tahu serba kemungkinan dalam Perhimpunan Agung tu nanti. Itu baru letak kes macam ni. Ada seorang pula kata, pasal apa tak buat macam ni? Dia kata, guna ke terus? Macam-macam yang berlaku, nampak? Sebab itu bagi PAS, kita tak ada secara retorik, tuan-tuan. Kita bukan sekadar semangat, tapi gerak kerja kita jalan. Tapi yang pentingnya tuan-tuan kena mengambil faham. Tuan-tuan kena ambil iktibar. Kalau jadi je ni, apa semua dah ada elektrik, dah ada jalan, dah besar, nak apa lagi kan? Kalau jenis lagu tu susah lah kan? Kalau jenis lagu tu susah. Jadi kita kena fikir lebih jauh. Buat orang-orang fikir, tengok tol Lebuh Raya Gatri naik 40%, walhal baru setahun beroperasi. Saya selalu lalu, because saya daripada Ipoh. Bila Ipoh nak pergi Shah Alam, shortcut daripada situ kan? Dulu RM1 je. Sekarang mungkin 40% naik, tuan-tuan. Macam satu. Dan dengar kabarnya tol LDP pun, Lebuh Raya Damansara apa? Persekutuan Puchong. Lebuh Raya Damansara Puchong pun tidak lama lagi akan dinaikkan. Ni pada tahun depan, berapa hari lagi tahun depan. Standby je lah tuan-tuan. Sebab itu Bapak Rahmatullah, memang tepat janji UMNO. Kita tidak akan naikkan tol pada tahun ni. Tahun depan aku naik. Confirm lah, betul. Sebab itu kita ni, mereka-mereka ini dah belajar daripada sistem Mossad. Mereka mengajar bagaimana nak mengalihkan perhatian rakyat dalam isu yang berbangkit. Tengok bila kes siram air asid di perhimpunan bila jadi perhimpunan bila jadi kerajaan langit Ayah Pen hari itu, isu yang berlaku ialah macam-macam, dialihkan isu dengan isu lain. Bila kes pembunuhan Al-Tantuya, dialihkan isu dengan isu yang lain. Dan memang rakyat, betul lah, Melayu mudah lupa kepada Tun Dr. Mahathir dulu. Sebab kerana kita sudah dimomok dengan cara itu. Bagi isu ni, marah sekejap, lepas itu hilang, kerana timbul isu lain. Sebab itu muslimin muslimat rahimakumullah, dalam soal tol ini pun Bapak rahimakumullah, ini adalah realiti yang berlaku di atas keprihatinan kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional. Fikir-fikirkan. Saya tak paksa tuan-tuan, tapi fikir. Semalam saya berjalan di Ceras, tengah makan, jumpa seorang polisi ada kantora. Tahu polisi ada kantora? Abang polis berada sahab. Mula dia tak perasan pasal aku buka rambut. Dia kata, betul ya Ustaz Akil ni macam orok. Lalu dia datang dekat, betul Ustaz Akil? Ustaz Akil betul, sembang lama. Sembang dengan polis biasalah tuan-tuan. Dia cerita dulu saya Ustaz, masa Ustaz ceramah bersama di Bukit Raya ni Kedah lah. Abang ni orang Kedah. Dia tengah-tengah sembang, saya tak kata apa, dia yang kata, tapi leceh Ustaz lah ni. Dia kata, pasal apa? Abang polis semua alert, semua okey tak apa? Okey apa Ustaz, gaji kami ni tak naik-naik ni, dia kata. Dalam lembut-lembut, bekerjalah sama saya, tak naik-naik juga gaji. RM1,000 jatuh RM1,000 kan? Tak naik-naik. Dan ada juga kita melihat muslimin muslimat rahimakumullah, apa yang berlaku hari ini. Abang tu sendiri sebut, Ustaz, kita ni duk sibuk dengan mak rempit Ustaz. Ya betul, kadang-kadang kita ni memalukan bangsa kita sendiri dalam niat kita nak memelihara kembali kredibiliti remaja yang rosak kerana berlumba haram dan maut ini. Betul ada. Tetapi Ustaz nampak tak?
kejadian-kejadian jenayah sosial yang berlaku dalam negara sekarang ini bukan sekadar rempit aja Ustaz. Ni parti, minta maaf lah kalau ada pendatang tanpa izin pada malam ini. Saya bukan menghardik, menghina, mencela, tidak. Ini realiti kita dalam politik dan sistem demokrasi Malaysia. Abang polis tu sendiri kata, bagaimana Ustaz hari ini Ustaz nak sebut rush, nak buat rasa nak serbu-serbu, aku duk tunggu juga ni, tak ada juga operasi, tak ada juga. Yang ada operasi mak rempit. Yang depan ni duk main dengan letak pedang samurai, bergaduh sama sendiri, keluar 9999, semua jadi cerita tatapan kita hari-hari tanpa ada tindakan diambil. Sebaliknya yang ada ialah untuk meletakkan fahaman bahawa anak orang Melayu ni paling teruk sekali. Dan pasal apa teruk? Pasal UMNO duk bagi hedonisme dalam negara kita ni terlalu kuat. Berhiburnya, Masya Allah. Adakah kita kiamat sudah dekat? Tapi orang tak banyak tengok pun filem kiamat sudah dekat. Yang mereka tengok bawang putih, bawang merah juga. Rika Sumanto. Muslimin muslimat rahimakumullah. Bukan kata itu sahaja, hari ini taksi di Kuala Lumpur pun pening kepala lah, pening. Tak kira lah pemandu taksi tu rakan kita India ke, Mr. Acong ke, Mr. Karim ke, tak kisah. Tapi hari ini dalam taksi terpaksa lekat-pelekat, harap bersopan. Apa barang nak kena lekat benda bersopan tak bersopan? Kemudian no kissing. Pasal apa tuan-tuan? Hari ini medan asmara bukan hanya di hotel-hotel 5 star, 3 star ataupun beberapa star, tetapi cukup dalam teksi untuk memadu asmara sehingga menjalankan operasi seks haram mereka boleh dilakukan di dalam teksi teksi harian yang beroperasi dalam sekitar Bandara Kosmopolitan Kuala Lumpur. Sampai tahap itu tuan-tuan dan puan, kita punya pemikiran sosial kita, nafsu kita bergejolak. Kerana apa? Terlalu sangat kerana perimbangan yang dibawa oleh kepimpinan kerajaan UMNO dan Barisan Nasional akhirnya membuahkan planet-planet yang tumbuh mekar macam ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan kena bersama dengan para alim ulama. Kemana kita nak pergi tuan-tuan? Hidup tak lama. Hidup tak lama. Saya dalam keadaan tak tahu, rok tahu sekarang dah tua dah, lebih kurang dekat 40 tahun. Tuan-tuan pun sama lebih kurang. Takkan nak tunggu berubah bila gigi dah gugur, mata dah kabur, pipi dah kendur, uban dah terabur, menunggu lubang hubu. Sabarlah waktu nak menuntut ilmu pun takkan nak tunggu tu. Berapa kali aku habaq dah, berapa ramai orang nak tua baru nak mengaji Quran, baru nak berubah mendapati, dah pencen baru nak berubah. Tak berubah pun orang tengok orang nak suruh gantung poster. Mana nak gantung poster ke? Nak gantung pun tak larat dah. Tapi sekurang-kurangnya ni remaja kita ni lah, tenaga kamu kita perlukan tengah semangat ini supaya jentu tidak menjadi hantu. Kita tengok apa yang Tok Guru buat di Kelantan tuan-tuan. Kita tengok apa yang Tok Guru buat di Kelantan. Tuan-tuan kenal Pontianak Harum Sambal Malam? Kenal? Pelakon ni siapa dik? Pelakon Pontianak Harum Sambal Malam siapa? Maya Karin. Alah, fail kan. Maya Karin. Baru ni Maya Karin pergi ke Kelantan tuan-tuan, atas tajaan Selcom ataupun tak kira lah. Dia pergi ke Kelantan. Nampak tak barokah kepimpinan ulama? Sampai saja turun-turun kapal terbang, turun je Pangkalan Capur, Pontianak terus bertudung. Tuan-tuan pernah terfikir, aku tak pernah dalam hidup aku ni Pontianak bertudung tuan-tuan, tapi jadi di Kota Baru Kelantan. Tengok artis-artis AF di papar-paparan iklan mereka di kiri kanan jalan, di Jalan Datuk Pati Kota Baru semua, subhanallah, semua bertudung, lawa, ayu, cantik. Nampak indahnya Kota Baru, bandaraya Islam di bawah kepimpinan ulama. Tak nak begitu tuan-tuan. Ya, ada masalah sosial, mana negeri pun ada. Tapi kalau nak ikut pimpinan PAS di Kelantan, kita dah buat semua. Tapi sepatutnya yang paling kita takuti yang berlaku ialah kerajaan pusat. Sebab pusat adalah segala-galanya. Pusat itu adalah segala-galanya. Pasal lelaki tak boleh semayang nampak pusat. Batal semayang. Pusat, kerajaan pusat yang boleh buat satu resolusi untuk mengimbangi apa yang berlaku sekarang ini. Tapi malangnya mereka hanya memikirkan tamadun. Bukan kita tolak tamadun, tak. Tetapi biarlah
Yang dikatakan modal insan lah perkebarang ini, biarlah betul-betul dilaksana. Bukan sekadar retorik dan memenangkan kroni-kroni. Sebaliknya menzalimi pada pihak pembangkang yang lain dengan apa yang berlaku, walaupun secara secara diam. Saya bezakan Tuan Dr. Mahathir dulu secara al-jahra, tuan-tuan, secara terang-terang. Tapi Pak Lah dia secara betul-betul secara sir ni, Bapak Rahimkum. Saya rasa secara sir ni lagi berbahaya, tuan-tuan. Ya? Jadi muslimin muslimat rahimakumullah. Dan yang akhir sekali saya nak sebut ialah, saya melihat di Bapak Rahimkumullah, UMNO terus rancak dengan program-program mereka khusus kepada member-member yang kerja di kerajaan. Memang jelas bahawa BTN, program Bina Tata Negara ini digunakan adalah untuk sebenarnya menjadikan pembangkang sifar dalam negara kita. Sampai bila UMNO nak duduk dalam kepompong tidak demokrasi, saya tak tahulah. Kalau mereka buat begitu, akhirnya saya yakin rakyat kita hanya menyahut dan berteriak merdeka, merdeka setiap kali ambang 31 Ogos dalam negara kita. Tapi sebenarnya mereka seolah-olah lembu yang dicucuk hidung mereka, kena ikut kata. Kalau tidak, mereka tidak akan mendapat apa ganjaran daripada apa yang kamu telah usahakan. Adakah ini namanya demokrasi? Fikir-fikirkan, tuan-tuan. Tapi bagi kita, insyaAllah ta'ala minal aminin, apa yang tak ada dalam PAS, tuan-tuan, ya? Kalau orang kata tak boleh hidup dalam PAS, tuan-tuan, insyaAllah nak berkarya, nak berseni, sekurang-kurangnya kalau di Terengganu ada Sautul Amal, walaupun radio dah ban dia, tapi sekurang-kurangnya ada lagi lagu anak boleh berkumandang. Bermakna mereka tidak dapat sekat kebenaran. Ini sebagai satu contoh dan suatu pengiktibaran pada rakan-rakan lain, ahli-ahli seni, siapa juga, jangan takut untuk bersama barisan alternatif. Kerana yakin dan percayalah, barisan kita insya-Allah akan lebih bertambah matang pada kali ini dan pada pilihan raya yang kali ini. Yang paling penting ialah mari kita jaga-jaga sama agama kita, akidah kita, amanah kita, akhlak, dan lahirlah keamanan kita insya-Allah taala. Dan mudah-mudahan Bapak muslimin muslimat rahimakumullah, sebelum saya menutup majlis ini, perlu diingatkan bahawasanya ada satu perkara yang penting, tuan-tuan puan-puan, ya. Nabi pernah sebut apabila sahabat bertanya, ya Rasulullah, ni cerita sedekah, tuan-tuan. Saya ni suka berbenar sedekah, ya Rasulullah. Tapi waktu mana sebenarnya paling afdal untuk kita bersedekah? Rasulullah menjawab, kata Nabi, kalau enta nak bersedekah, katanya ada 4 tempat yang sepatut, paling afdal, paling aula, paling utama. Ketika itulah kamu patut bersedekah. Apa dia? Kata Nabi, bersedekahlah ketika kamu sedang sihat dan senang. Okey, insya-Allah orang lain mudah pun bersedekah macam tu. Yang kedua, kata Nabi, bersedekah yang paling cantik waktu dia ialah ketika kamu rasa takut jadi miskin. Yang ni yang payah sikit, banyak orang tak berani buat. Tapi Saidina Ali dah buat. Ketika dia dalam keadaan kegawatan ekonomi, bagaimana Fatimah minta suami dia Ali ni belikan sebiji apple, beli apple, kemudian balik. Dalam perjalanan balik, sebab Fatimah ketika itu mengandung, bila mengandung, dalam keadaan Ali beli apple sebiji itu, nak balik, tiba-tiba terjumpa dengan orang yang lapar. Allah ya Syekh, ana lafar ala lafar, sudah 3 hari tak makan, tolong. Sayyidina Ali tengok, Masya Allah, lapar benar aku tengok, sampai biru je gundang muka dah. Dia pun tak larat, tak tahan tengok, dia pun ambil separuh bagi. Wahal isteri dia mengidam tu. Orang mengidam ni jangan main, setakat apple boleh tadi, kan? Kalau ndaknya kijang warna biru, mana nak dicari? Jadi dia balahnya sebiji apple hijau. Baginya. Habis ada separuh lagi. Ali pun kata tak apa, ada separuh lagi. Jalan-jalan nak sampai rumah dah, datang satu hamba lagi, ya Syekh tolonglah ana ala Allah susah lah, masya-Allah. TV3 bersamamu pun tak ada masa tu. Akhirnya apa berlaku? Sayyidina Ali calon syurga antara 10 sahabat kan. Dia tengok, tak boleh tahan, lupa dia mengidam, dia bagi. Allahuakbar, tengok lah. Dia yakin dia bagi. Habis sebiji apple. Bila balik ke rumah, Ali sudah gusar hati, Allah aku nak apa-apa pada Fatimah. Sampai-sampai dekat tepi pintu, Fatimah pun kata, bang, mana apple bang? Dia kata, Fatimah, sebenarnya abang beli tadi, tapi abang jumpa 2 orang yang sedang kelaparan, seorang tu susah ke benar.
Abang tak boleh tahan, separuh abang bagi yang pertama, yang kedua bagi. Habis biji. Bila Fatimah Sayyidatul Fatimah, isteri Ali, anak Rasulullah ni dengar suami dia tak bawa beli apple, senyumnya tuan-tuan. Itu timah dululah. Timah sekarang aku tak tahulah. Senyum. Pasal apa anda senyum? Kata Ali. Fatimah kata, bang jangan risau bang, ni ada lagi 9 biji. Masya Allah, mana kau dapat 9 biji? Mana lagi sebiji? Kata Ali. Apa dia? Apple. Mana datang 9 biji ni? Ali terus tanya, mana lagi sebiji? Allah bang, betul bang. Tadi waktu abang pergi beli apple sebiji tu, ada satu hamba Allah datang, dia sedekah pada kita, dia bagi pada kita, hadiah pada kita 10 biji apple ni. Bukan 9, 10 biji. Satu tadi apa? Saya dah makan, saya minum, saya makan dulu bang, dia kata. Tapi yang pelik dalam kes ni, mana Ali tahu buah apple tu 10 biji, bukan 9 biji? Mana dia tahu? Kerana Ali yakin bahawa serendah-rendah kebajikan yang dibuat, maknanya satu dia bagi pada orang, tapi yakin Ali ialah Allah pasti balas dengan 10 kebaikan yang lain. Makna satu kebajikan kita bagi pada orang lain, 10 Allah balas balik. Syarat yakin macam Sayyidina Ali. Tapi kalau ambil derma, bukan, kita derma letak poket 1.50, 1.5 ringgit, pergi semayang Jumaat, tengah dengar khutbah, kantuk, tong pun lalu, jangkanya nak bagi 5 ringgit, dah terkantuk-kantuk bagi 50 ringgit. Lalah habis semayang Jumaat, pergi beli pasar, nak bayar pada toket, 5 ringgit. Tadi 5, tabung masjid lah ni. Terus fikir tabung masjid tu, dia pun kayuh bersikap balik. Tengok Pak Imam, Pak Bilal jangan kira duit. Dia hari Jumaat. Assalamualaikum Imam. Waalaikumsalam. Apa sih? Ni memang dia minta maaf lah, ganggu sekejap ni, apa nama. Tadi aku sebenarnya bawa ada satu RM50, satu RM5. Jadi RM5 ni cadangnya memang niat nak masuk ke tabung masjid lah. RM50 kan nak beli barang dapur ha. Tak macam mana Mam terbagi pula RM50 tu. Jadi macam kalau Mam, ada ke nampak not RM50 dalam pacat? Memang ada lah satu ni, itu aku punya lah tu Mam ni. Ini nak buat apa? Tukar balik RM5 Mam. Kalau sampai tahap tu tak yakin lah tuan-tuan ada. Jadi kalau begitu Bapak Rahimahumullah, waktu kita rasa takut jadi jatuh miskin, Ali pernah gawat begitu, tapi satu dia bagi tolong orang, 10 Allah balas balik. Begitulah kita insya-Allah pada malam ini. Dan waktu kita rasa nak jadi kaya, sedekah. Dan waktu kita jangan tangguh-tangguh hingga dan azab baru sedekah. Ketika itu mungkin di akhirat nanti orang lain penuh karung guni kerana bersedekah, yang itu boleh jadi ringgit Malaysia di sana. Tapi hari ini tuan-tuan, kita berat untuk melakukan amal jariah ini. InsyaAllah tuan-tuan, dengan segala hormatnya saya persilakan kepada rakan-rakan petugas kita, dermalah selagi mana kita mampu hidup di atas muka bumi ini tuan-tuan puan-puan. Kerana antara 4 perkara, satu perkara tadi yang susah nak buat, iaitu waktu ketika rasa takut jatuh miskin, Nabi kata itulah waktu paling sesuai untuk kamu sedekah. Kerana apa? Kerana dengan itulah nilaian satu yang kau bagi, insya-Allah yakin kepada Allah, sebagaimana peristiwa yang berlaku pada Sayyidina Ali Kamal Wajah, iaitulah Allah balas 10 balik. Dan ini memang termaktub di dalam perjuangan kita insya-Allah. Aku bagi tak banyak, hijau aja RM5. Tapi yang penting hijau. Muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya wasi'ar razzaq. Inilah doa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada Sayyidina Ali menantunya, untuk dia terus kekal dalam beribadah dan mendapat rezeki yang halal dan jauh daripada rezeki yang haram lagi syubhat. Mudah-mudahan tuan-tuan Bapak muslimin muslimat rahimakumullah, teruskan Bapak rahimakumullah, teruskan kita menderma. Mudah-mudahan ini semua akan memberikan suatu nafas baru dan kekuatan kita melicinkan roda perjuangan Parti Al-Islam Malaysia PAS dan Barisan Alternatif untuk menghadapi, iaitulah kerajaan UMNO dan Barisan Nasional di dalam sistem demokrasi berparlimen dalam negara kita. PAS, keadilan dan rakan-rakan BA, kita ikuti apa yang mereka hendak, apa yang kerajaan taburkan, apa yang kerajaan nakkan dalam suasana demokrasi, dan kita sentiasa ikut semenjak dulu, kini dan selamanya. Tapi yakin dan percaya Bapak rahimakumullah, apapun perancangan mereka, apapun tindakan mereka yang di luar pengetahuan kita, Allah pasti tahu Bapak muslimin subhanallah. Dan dengan keadaan ini kita teruskan untuk kita terus dalam keadaan terus menyebarkan dakwah, memberi info-info kepada rakan-rakan taulan pergolakan yang berlaku, perkembangan yang terkini,
dan soal-soal yang berkaitan dengan akidah, syariat, akhlak, khususnya umat Islam, yang akhirnya kita akan ditanya dengan apa yang berlaku nanti. Muslimin alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak di atas segala sumbangan yang diberikan. Dan insyaAllah ni ramai malam ni, tak kurang 100,000 orang termasuk yang tak datang. Jadi insyaAllah sampaikan kepada semua orang. Dan mudah-mudahan seluruh kutipan ini diberkati Allah, dan Allah melipat gandakan derma kalian dengan 10 kali ganda lagi insyaAllah. Terima kasih pihak majlis yang baik datang daripada Allah, yang tidak baik sesunan kata-kata menyinggung, tersinggung, ampun maaf zahir dan batin. Niat saya bukan mencela menghina, tetapi sekadar ingin mencari titik-titik pertemuan balik untuk kembali membangun bersama Islam. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innallaha wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Walillahil hamd. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Akil Hai. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita masih ada seorang lagi penceramah utama kita pada malam ini. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian memberikan kerjasama. Sama-sama kita duduk dulu. Ada seorang lagi speaker kita pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tidak ingin memanjangkan kalam. Kita dengan penuh rasa bangga mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Mujahid Yusof Awa, yang merupakan salah seorang ahli jawatankuasa PAS Pusat, untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Untuk tuan-tuan dan puan sekalian, kita ada satu majlis ringkas, iaitu upacara penyerahan saya kira manual pusat khidmat masyarakat, kelab penyokong PAS pusat, di mana manual ini akan diserahkan kepada Ustaz Mujahid.